Salam sejahtera, harap semua sehat duduk di rumah. Nama saya Elvin Parmasivan. Hari ini saya akan membincangkan tentang cabang-cabang ilmu falsafah. Pertama sekali, perkataan falsafah berasal daripada istilah Yunani, yaitu philosophos, yang bermakna cinta akan kebijaksanaan, atau kepada pengetahuan, kebenaran dan keutamaan. Oleh itu, falsafah dapat dikatakan sebagai cinta kepada kebijaksanaan dan kewajaran fikiran. Secara umumnya, falsafah merupakan satu usaha mencari kebenaran atau keyakinan. Manusia sentiasa mempunyai perasaan ingin tahu semenjak dari kecil lagi. Kanak-kanak memperlihatkan keinginan yang ketara dengan melemparkan pelbagai persoalan seperti kenapa, apa, mengapa, bagaimana, dan siapa. Semangat ini tahu semakin bertambah apabila mereka dewasa dan pelbagai usaha dilakukan untuk memenuhi keinginan itu. Sebenarnya, setiap insan mempunyai pengalaman yang serupa, yaitu pernah memikirkan soalan tentang kehidupan. Falsafah bukan merupakan sesuatu yang baru, malah satu aktiviti yang biasa, normal dan tabii dalam kehidupan seharian. Daripada falsafah inilah lahirnya cabang-cabang ilmu lain seperti matematik, perubatan, dan sebagainya. Tetapi dengan kemajuan ilmu, maka jadilah falsafah sebagai cabang ilmu pula. Kajian falsafah dapat dipecahkan kepada beberapa cabang-cabang ilmu. Antaranya adalah falsafah tradisional dan falsafah moden. Falsafah tradisional boleh dipecahkan kepada dua, yaitu theoretical dan falsafah praktikal. Falsafah praktikal boleh didefinisikan sebagai kajian asas falsafah untuk pemikiran praktikal dengan penekanan pada nilai, sikap terhadap kehidupan dan norma-norma tingkah laku. Teori nilai dan analisis kedudukan normatif merupakan teras falsafah praktikal. Bidang pemikiran praktikal yang dikaji secara khusus adalah moral, undang-undang, politik, teori, peradaban, dan etika. Falsafah praktikal juga merangkumi kajian mengenai sifat manusia, teori saintifik untuk kemanusiaan dan sains sosial, dan analisis hujah. Seterusnya, dari segi teoretikal pula, falsafah teori adalah kajian mengenai prinsip-prinsip untuk pengetahuan manusia, pengembangan sains dan asas untuk pengetahuan saintifik, prinsip pemikiran, hujah dan komunikasi, metafizik, epistemologi, dan sejarah subjek itu sendiri. Beberapa contoh persoalan utama yang dibincangkan dalam falsafah teoretikal adalah apa itu perbezaan antara pengetahuan dan maklumat. Selain itu, apa yang dimaksudkan dengan pemikiran logik dan hujah rasional. Ini cuma pengenalan dari segi teori dan praktikal. Kawan-kawan saya akan menguraikan secara mendalam tentang bidang-bidang tersebut. Akhirnya, pada zaman ini, falsafah-falsafah baru juga termuncul. Falsafah baru mampu memberi kesan kepada kehidupan masyarakat dan sejarah dunia falsafah. Antara faktor-faktornya ialah kemajuan industri dan komunikasi. Ketika zaman ini, kemudahan-kemudahan banyak dicipta yang memudahkan ahli falsafah untuk berhubung. Komunikasi yang mudah ini memberikan kesan yang besar dalam penghasilan pemikiran dan pembentukan falsafah baru. Antaranya, yang lain, falsafah mempunyai hasil kajian yang banyak. Antaranya, peralatan-peralatan sains yang mula diciptai, terutamanya pada kurun ke-17 dan kurun ke-18, seperti enjin steam di awal era revolusi industri. Selain itu, tindak balas yang kuat ini terjadi disebabkan tekanan dan kongkongan yang berlaku pada zaman pertengahan dan zaman sistem persekolahan falsafah yang dipalam di bawah bumbung gereja. Maka, disebabkan tekanan ini menghasilkan satu lonjakan yang kuat dalam menghasilkan falsafah baru. Falsafah sebelum zaman ini dilihatkan lebih kepada berteori dan jauh daripada praktikal. Maka pada zaman falsafah baru ini berubah ke memfokuskan kepada praktikal dan ia menjadi salah satu ciri utama falsafah baru. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifai Abdul Halim akan bincangkan salah satu cabang besar dalam falsafah, iaitu falsafah teoretikal.
Falsafah teoritikal merupakan cabang yang mementingkan pemikiran dan tidak boleh dilihat secara zahir. Terdapat beberapa ideologi dalam falsafah teoritikal. Yang pertama ialah falsafah metafizik. Metafizik cara definisinya boleh diklasifikasikan sebagai ilmu yang bicarakan tentang perkara di sebalik kewujudan yang tidak dapat dilihat oleh panca indera. Jika diamati dalam rukun negara kita yang pertama, itu kepercayaan pada Tuhan, kita dapat mengaitkan dengan ilmu metafizik. Kita tahu bahawa Tuhan itu wujud dan kita tahu manusia itu wujud. Dan apa yang dapat dikaitkan dengan ilmu metafizik adalah adakah hakikat kewujudan manusia dan Tuhan itu sama. Jadi, seperti yang kita belajar dalam agama, salah satu sifat Tuhan adalah wujud. Berbeza dengan manusia, sifat wujud adalah tidak mempunyai kebergantungan, iaitu Tuhan tidak beranak dan dia nak pinakkan. Sedangkan manusia, kewujudan manusia itu bersifat kebergantungan, yang bermaksud kita perlu seorang untuk melahirkan kita. Sebagai contoh, jika tiada ibu bapa, maka kita pun tidak akan lahir di dunia. Selain itu, wujudnya Tuhan adalah bersifat baqa', iaitu kekal selamanya, manakala manusia itu bersifat fana, iaitu akan musnah binasa. Apa yang dirungkaikan tadi adalah apa yang dinamakan dengan ilmu metafizik. Bagi contoh berbeza, Enrico Fermi, seorang ahli fizik dari Itali, pernah menyoal di mana semua makhluk. Persoalan ini timbul apabila beliau menyoal dirinya sendiri tentang kewujudan makhluk lain ketika mengetahui keluasan alam semesta. Kita tahu bahawa alam semesta mempunyai berbilion-bilion galaksi, dan dalam galaksi kita, iaitu galaksi Bima Sakti, mempunyai lebih 40 bilion planet. Jadi dengan seluruh alam semesta ini, beliau berpendapat bahawa mustahil hanya wujud kehidupan di bumi. Saintis mengukuhkan banyak pendapat, antaranya ialah makhluk asing wujud tetapi mereka tidak mempunyai akal fikiran seperti manusia. Jadi mereka tidak boleh mencipta teknologi bagi kita berhubung dengan mereka. Yang kedua, makhluk asing tidak wujud disebabkan hanya di bumi saja mempunyai asas keperluan yang cukup untuk hidup. Dan yang terakhir ialah makhluk asing itu wujud tapi disebabkan jarak antara manusia dan mereka terlampau jauh sehingga bertahun-tahun kelajuan cahaya, maka kita tidak dapat berinteraksi dengan mereka. Falsafah teoritikal yang kedua ialah falsafah epistemologi. Falsafah ini didefinisikan sebagai cabang dalam falsafah untuk mencari pengertian, asal-usul, penyebab, jalan kerja dan pengetahuan terhadap suatu ilmu. Seorang ahli falsafah dari Jerman, Immanuel Kant, pernah menimbulkan persoalan bagaimana kita mengetahui suatu ilmu adalah betul. Jadi untuk memecahkan soalan ini, kita boleh bagikan kepada dua golongan. Golongan pertama ialah golongan rasionalisme. Rasionalisme merupakan pemikiran yang berasaskan logik akal, tradisi matematika dan logika juga boleh dikatakan cabang kecil dalam teori ini. Beberapa ahli falsafah yang berokong pemikiran ini antaranya ialah Spinoza dan Leibniz. Mereka berhadapan bahawa setiap manusia mempunyai satu cahaya yang muncul dalam fikiran mereka, dan ini yang dinamakan lumen naturalis. Dalam zaman kuno, tokoh yang menggunakan konsep ini ialah Aristotle, di mana pengetahuan yang dijumpai-nya menggunakan hujah logik. Bertentangan dengan rasionalisme ialah empirisme, iaitu pengetahuan itu diperoleh melalui kejadian yang berlaku atau melalui pengalaman. David Hume benar-benar percaya bahawa ilmu diperoleh melalui pengalaman indrawi. Di zaman pertengahan, muncul saintis yang menggunakan kaedah ini seperti mana Galileo Galilei yang menjumpai konsep bahawa berat objek tidak mempengaruhi kelajuannya untuk jatuh ke tanah melalui eksperimen yang dijalankan olehnya di atas menara Pisa. Namun terdapat saintis yang mendedahkan kepada kita bahawa dua konsep ini bukanlah konsep yang bertentangan dan tidak boleh berjalan seiringan. Contohnya pasca Renaissance, Isaac Newton yang mempunyai teori kegreatifan menjalankan kajiannya melalui konsep empirisme dan rasionalisme yang dimilikinya dengan menggabungkan pengalaman yang dimilikinya dan ilmu matematik yang dimilikinya. Cabang falsafah teoritikal yang selanjutnya ialah psikologi. Psikologi boleh ditarifkan sebagai kajian terhadap mental dan perilaku secara saintifik. Maka psikologi bukan sahaja dikhususkan kepada manusia saja, malah juga haiwan. Mengikut perkembangan syarah, bidang psikologi telah wujud sejak zaman Yunani kuno, zamannya Aristotle dan Plato. Telah wujudnya persoalan ketika itu, contohnya adakah wujudnya hak kebebasan, adakah perilaku seorang dipengaruhi oleh ibu bapa. Namun ketika itu tiada kajian saintifik, malah mereka beranggapan bahawa perilaku itu dipengaruhi oleh hati. Namun pada abad ke-19, manusia pertama yang menggelarkan dirinya sebagai ahli psikologi, William Wundt, telah melakukan kajian terhadap psikologi manusia. Beliau menjalankan eksperimen dengan bertanyakan soalan kepada orang awam. Namun kajiannya tidak mempunyai kesimpulan disebabkan pandangan orang awam yang tidak sama. Selepas itu barulah bidang psikologi berkembang pesat dengan kajian-kajian yang telah dijalankan oleh beberapa ahli fizik seperti William James yang bertumpu pada psikologi umum, John B. Watson terhadap ketikah lakuan, dan Herman Ebbinghaus terhadap psikologi kognitif. Saintis mengkategorikan psikologi terhadap tiga bahagian, iaitu aras rendah, sederhana dan tinggi.
Bagi aras rendah, ianya menjelaskan pengaruh genetik dan hormon terhadap perubahan psikologi manusia. Contoh bidang dalam ras ni adalah neurosains dan psikologi. Sebagai contoh, semasa kitaran haid wanita, kebiasaannya akan mengalami perubahan dalam psikologi mereka disebabkan perubahan hormon yang ketara. Bagi aras menengah pula menjelaskan tentang perubahan psikologi yang dialami disebabkan oleh individu itu sendiri. Sebagai contoh, psikologi perkembangan seperti perilaku individu tidak sama apabila meningkat usia. Di aras tinggi menjelaskan bahawa perilaku manusia itu berdasarkan persekitaran mereka. Sebagai contoh, seseorang yang hidup dalam kawasan yang mempunyai persekitaran yang tidak elok akan cenderung untuk mempunyai perilaku yang tidak elok. Falsafah terakhir yang akan dibincangkan ialah falsafah estetika. Estetika membawa pengertian kajian terhadap keindahan melalui pencerapan indrawi. Ianya mengambil makna dari perkataan Yunani estesi yang bermaksud hal-hal yang dapat diserapkan oleh panca indera. Sesuatu yang berguna untuk penglihatan, pengamatan, pendengaran, seperti sesuatu yang indah, menarik, unik, wahimah menunjukkan dan menyedihkan mempunyai nilai estetikanya. Pandangan estetika setiap individu itu tidak sama kerana kita mempunyai minat yang tersendiri. Ada yang menganggap bahawa nilai estetika dalam sesuatu itu tinggi adalah berdasarkan pengalamannya sendiri. Estetika boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian seperti estetika penglihatan, pendengaran dan pengamatan. Melalui penglihatan, nilai estetika dapat dilihat terhadap keindahan para super satu visual. Sebagai contoh, lukisan termahal dunia hasil seni Leonardo da Vinci iaitu Mona Lisa diangkat martabatnya kerana dikatakan mempunyai nilai estetika yang tinggi. Persoalannya, mengapakah portret Mona Lisa dijual begitu tinggi sedangkan luarannya hanya berupa seorang wanita yang tiada siapa pun mengenalinya? Para ilmuwan mengkaji bahawa portret Mona Lisa punya ekspresi wajah yang bersifat neutral. Ada yang memandang portret itu dalam mood yang sedih akan memandang wajah portret dalam keadaan sedih. Begitu juga sebaliknya. Namun sehingga kini tiada siapa yang mampu merungkai kisah di sebalik lukisan agung itu. Seterusnya, nilai estetika juga dapat dilihat melalui pendengaran. Sebagai contoh, pemain piano terkenal kelahiran Korea Selatan, Yuruma, bercipta satu melodi yang cukup ikonik bertajuk Kiss the Rain. Kiss the Rain mempunyai nilai estetika yang begitu tinggi sehingga dapat menyentuh hati pendengarnya tanpa perlu ada sebaran lirik ataupun suara tambahan. Setiap tone bunyi disusun dengan rapi dan melodi ini banyak digunakan dalam terapi. Ini buktikan bahawa nilai estetik itu tidak perlu ditafsir, hanya cukup sekadar dirasai. Estetika juga boleh dinilai melalui pengamatan, sebagai contoh dalam bidang bacaan. Misalnya karya Paulo Coelho iaitu Sang Kemis yang telah diterjemah kepada lebih 70 bahasa dijulang kerana mempunyai nilai estetika yang begitu tinggi. Kisah seorang pengembala kambing dalam menghadapi cabaran kehidupan mempunyai banyak hikmah tentang kehidupan dan boleh diaplikasi dalam kehidupan yang sebenar. Hai semua, saya Ozan Yu dan saya akan menerangkan cabang falsafah yang seterusnya, iaitu falsafah praktikal. Falsafah praktikal ini merupakan pemikiran ilmiah yang berdasarkan penggunaan sebenar dan bukan setakat ideologi ataupun teori sahaja. Dengan itu, falsafah ini boleh dilihat melalui beberapa bidang, iaitu etika, ekonomi, politik dan juga peradaban. Bagi falsafah etika, ia pada mulanya dihasilkan oleh beberapa ahli falsafah seperti Aristoteles dan Confucius. Ia juga dikenali sebagai falsafah moral dan meliputi kelakuan atau perbuatan yang baik. Namun demikian, pemahaman ini adalah berbeza dengan kepercayaan agama. Walaupun kedua-dua ini mengajak kita untuk berbuat baik. Hal ini kerana etika menegakkan nilai kebaikan melalui kajian fakta. Manakala kepercayaan agama mengajar manusia untuk berbuat baik dengan prinsipnya berpegang kepada ajaran Tuhan. Selain itu, falsafah etika juga menggunakan analisis tingkah laku yang betul untuk memberi ajaran kepada manusia. Seterusnya, dalam politik, berbagai falsafah tercetus dalam kalangan ahli-ahli politik yang berpengalaman untuk menjadikan panduan mereka atau orang lain. Sebagai contoh, ahli politik Itali yang bernama Niccolò Machiavelli telah menulis sebuah falsafah yang bernama The Prince. Dalam falsafah ini, ciri-ciri sebagai seorang pemimpin seperti wawasan, mengambil risiko dan juga mewujudkan reformasi telah ditekankan. Dalam falsafah politik beliau, ciri-ciri ini ditekankan
adalah untuk mencapai kegemilangan dan menunjukkan kebijaksanaan sebagai seorang pemimpin. Seterusnya untuk falsafah ekonomi, iaitu kajian untuk membahagikan sumber secara optimum dengan mengkaji aspek-aspek seperti pengeluaran dan keperluan. Dalam falsafah ini, beberapa persoalan telah dibincangkan seperti pilihan rasional, penilaian dapatan ekonomi, dan ontologi fenomena ekonomi. Dalam hal ini, pemikiran rasional individu merupakan fakta yang mempengaruhi sesuatu pilihan dalam ekonomi. Hal ini disebabkan sesuatu individu akan membuat keputusan berdasarkan keutamaannya dan juga pengetahuan yang sedia ada. Walau bagaimanapun, jika tiada alternatif yang bernasabah atau relevan bagi seseorang itu, maka pilihan yang dibuat itu dianggap rasional, walaupun pilihan tersebut tidak memenuhi kehendaknya secara menyeluruh. Seterusnya, tiada keutamaan yang lengkap juga dianggap rasional dalam situasi yang tidak menentu dan perdagangan. Seterusnya, untuk subtopik yang terakhir, iaitu falsafah dalam peradaban. Peradaban bermaksud tahap perkembangan sosial dan kebudayaan bagi sesuatu bangsa ataupun tamadun. Oleh itu, falsafah ini adalah penting bagi membangunkan bangsa dan negara. Dalam setiap peradaban, sejarah telah menerangkan bagaimana manusia mencipta, menjumpai dan menguasai teknologi untuk mendapatkan kuasa dan membangunkan negara. Seterusnya, teknologi ini akan dibangunkan dan juga disebar ke tempat yang lain dan membawa pembaharuan dan peningkatan teknologi. Dalam konteks ini, populasi manusia juga akan berkembang dengan ekosistem yang wujud dan menghasilkan daya manusia yang mampu menguasai alam dan juga kemajuan. Walaupun demikian, kemunduran sesebuah tamadun juga berlaku dengan perkara yang serius seperti bencana dan contohnya virus COVID-19 yang membawa maut sekitar 290,000 orang di seluruh dunia. Kesemua proses ini akan berulang dan menjadikan pembangunan dan keruntuhan sesuatu peradaban. Seterusnya, mempersilakan Sarah Haikal untuk membuat kesimpulan. Jadi apa yang saya dapat rumuskan daripada apa yang kami bertiga bentangkan sebentar tadi, bahawa perbanyakkanlah wujud perasaan ingin tahu dan persoalan dalam diri kita, kerana persoalan itu akan menghasilkan satu falsafah, dan falsafah akan menghasilkan satu bangsa yang intelektual, dan bangsa yang intelektual akan menghasilkan satu tamadun yang agung. Yang kedua, apa yang saya dapat rumuskan, bahawa falsafah teoretikal dan falsafah praktikal perlu berjalan dengan seiringan supaya dapat menghasilkan satu pengetahuan yang bermutu. Sekian, terima kasih.